Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara pengurusi tetap, saudara Hafiz yang dibantu oleh saudara timbalan pengurusi tetap saudara Izwan yang akan terus menjalankan dan juga mengatur perjalanan mesyuarat kita pada tengah hari ini. Terima kasih dan juga tahniah kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Haji Dusuki selaku Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang telah pun tadi membentangkan dan juga memberikan hala tuju dan juga pedoman kepada kita seluruh rakan-rakan pimpinan pemuda di dalam ucapan dasar beliau tadi. Yang bahagia timbalan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Syahril Sufian Hamdan, merangkap Ketua Pedarangan UMNO Malaysia yang terus bersama-sama dengan pimpinan mendukung dan juga menggerakkan segala agenda yang dirancang oleh kepimpinan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Barisan kepimpinan Exco Pemuda Malaysia yang terus memberikan komitmen kepada kami di peringkat pemuda dan juga ketua-ketua pemuda di bahagian-bahagian yang turun dan juga memberikan bantuan, sumbangan dan juga sokongan. Tak lupa kepada barisan pimpinan Majlis Kerja Tertinggi yang mewakili MKT yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Yang bahagia, yang berhormat Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, yang berbahagia Datuk Khairiah, betul lah? Khairiah. Datuk Dira lah, senang, susah nak sebut. Yang bahagia Datuk Seri Rahman yang bersama-sama dengan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan pimpinan pemuda-pemuda yang saya kasih sekalian. Sebelum saya memulakan ucapan untuk menyokong usul ucapan dasar Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, bersama-sama kita dalam dewan ini adalah yang bahagia Tan Sri Noh Omar selaku pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Selangor, yang memungkinkan saya sebagai seorang wakil rakyat muda yang diletakkan sebagai calon yang segar, yang kredibel, yang baru pada PRU ke-14 yang lepas bersama-sama dengan yang berhormat Rizam. Alhamdulillah, formula ini telah dilaksanakan di negeri Selangor, direalisasikan oleh yang bahagia Tan Sri Noh dan dengan sokongan daripada ketua bahagian saya, Datuk Seri Jamal Mat Yunus. Saya percaya Dr. Ashraf, kalau ramai ketua bahagian seperti Datuk Seri Jamal, ramai lagi pengerusi-pengerusi perhubungan seperti Tan Sri Noh, insya-Allah kami rakan-rakan pemuda yang ada hari ini insya-Allah akan diberikan peluang, ruang dan akhirnya menang pada PRU ke-15 yang akan datang. Di Selangor, walaupun kita hanya tinggal 4 orang pada PRU ke-14 yang lepas, 2 daripada adun ini adalah di kalangan tokoh muda, segar dan juga memberikan tawaran baru, dan ianya terbukti formula ini diterima oleh rakyat. Dan alhamdulillah hari ini kami menjalankan tanggungjawab, amanah dan juga menggalas tugas yang telah diberikan oleh parti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian, sebagai kepimpinan pemuda sudah pasti kita menghadapi pelbagai cabaran. Dan selama tempoh 22 bulan selepas PRU ke-14 bukan suatu perjalanan yang mudah untuk kita semua. Namun begitu, dalam kita mendepani cabaran pasca PRU ke-14, kita telah diuji dengan ujian kekalahan. Dan hikmah ujian kekalahan ini, kita telah muhasabah diri. Kita telah meluruskan balik saf-saf kepimpinan kita. Kita telah mengatur langkah dan juga mengatur strategi untuk kita bangkit semula dengan idealisme dan juga ideologi perjuangan yang kita kembali seperti mana yang dibawa dan juga dipimpin oleh yang bahagia Datuk Ketua Pemuda UMNO Malaysia, back to basic. Dan ini sudah pasti terbukti yang mana kita telah berjaya
menghadapi ujian kekalahan 22 bulan. Kita menghadapi ujian kekalahan 22 bulan ini dengan jayanya apabila kita memeterai satu piagam muafakat nasional. Kita telah menyatukan dua parti terbesar iaitu UMNO dan juga PAS, dan kita telah menggunakan formula ini untuk menghadapi beberapa pilihan raya yang memberikan kejayaan kepada kita semua. Jadi ini sangat jelas, bukan sahaja di peringkat pimpinan dan juga ahli penyokong pendukung parti, tetapi di peringkat rakyat telah menerima formula ini sehingga memungkinkan berlakunya peralihan kerajaan pada awal tahun 2020. Namun begitu, peralihan kerajaan ini tidaklah seperti mana yang kita harapkan dan juga kita inginkan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, rakan-rakan pimpinan pemuda, baik yang ada di dalam Dewan ini maupun yang sedang mengikuti kita secara maya di 190 bahagian. Saudara-saudara, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita pada tahun 2020 bukanlah suatu yang kita jangkakan, dan kita juga tidak bersedia dalam menghadapi pandemik seperti ini. Ini adalah sesuatu yang unprecedented yang kita perlu memikirkan, unprecedented measure untuk melawan dan juga mengekang daripada virus COVID-19 ini untuk terus melular. Tetapi jika kita lihat pula di dalam perkembangan politik, khususnya di dalam parti kita sendiri, kita juga tidak dipisahkan daripada mungkin ada virus-virus di dalam parti, dan kita sebagai pimpinan di peringkat pemuda menggesa agar pihak pimpinan di peringkat tertinggi supaya segera mengambil tindakan yang unprecedented juga bagi mengekang penularan virus di dalam parti kita. Dan ini akan melemahkan kita kalau gagal dikawal, gagal dibendung dan juga gagal dihapuskan, maka ini akan menyebabkan seperti mana yang Dr. Ashraf bagi tahu nanti. Kita nak menghadapi pilihan raya dalam keadaan kita berjalan timpang, kita kurang itu dan ini dalam parti yang tidak seimbang dan juga tidak stabil. Jadi ini perlu dikekang sebelum kita berbicara bagaimana untuk kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Kita mesti membetulkan dan juga menyelesaikan segala urusan-urusan dalaman parti, dan kita mesti bergerak sebagai satu kesatuan yang jitu dalam satu matlamat, satu hala tuju untuk menang pilihan raya umum yang ke-15. Andai kata kita berpecah, andai kata kita terlalu banyak perpecahan dalaman, maka ini tidak akan memungkinkan kita berhadapan dengan peperangan yang lebih besar pada PRU ke-15. Ya, kita tahu seperti mana yang kita sedar, pemilihan parti mungkin telah nak sampai tiba masanya, tapi kita kena ambil pendirian yang telah ditetapkan oleh parti bahawa kita perlu menghadapi pilihan raya dulu. Dan parti ini adalah parti yang demokrasi, yang terbuka, maka sampai tiba masanya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, bolehlah terus menawarkan diri dalam pemilihan parti. Tapi sebelum itu, kita mesti sama-sama memperkukuhkan parti kita ini. Kerana kalau kita kuat, lawan kita akan takut. Dan kalau kita bersatu dalam satu wadah perjuangan, dalam satu parti yang kuat, maka insya-Allah orang lain yang tidak bersama kita akan patuh dan juga ikut bersama-sama dengan kita dalam mendempani dinamik politik yang sangat mencabar hari ini. Jadi, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, wadah perjuangan ini perlu dipelihara. Sebagai pemuda, wadah ini merupakan lapangan kepada kita untuk terus berjuang dan bergerak merealisasikan denyut nadi rakyat. Pemuda adalah juru bicara kepada rakyat. Suara yang kita bawa ini bukanlah suara yang terpencil. Rakyat adalah aset kita bersama. Pergerakan kita di Selangor telah pun menunjukkan bahawa kita konsisten dalam perjuangan, dan saya percaya pemuda negeri-negeri lain juga turut bekerja membawa nama parti Keramat ini sebaik-baiknya. Alhamdulillah, di negeri Selangor 22 bahagian
yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Rizam selaku Ketua Pergerakan Pemuda Negeri, kita telah melaksanakan semua inisiatif-inisiatif dan juga aktiviti-aktiviti yang mendekatkan pemuda kepada masyarakat. Pemuda sebagai juru bicara rakyat. Hari ini kita lihat ramai di kalangan pimpinan pemuda khususnya di negeri Selangor telah pun menggerakkan sebagai contoh di Petaling Jaya telah pun menggerakkan program-program bicara secara online, virtual dan juga maya. Tak lupa juga rakan-rakan yang berada di Selayang, Sepang dan juga seluruhnya yang telah menggerakkan sepenuhnya jentera di peringkat pemuda di bahagian masing-masing dalam inisiatif kita melakukan sanitasi awam. Dan ini juga telah berjaya mendapat penerimaan yang baik dan juga positif daripada rakyat dan juga masyarakat di luar sana, khususnya di tempat kita masing-masing, dan juga mendapat sokongan daripada pimpinan setempat, khususnya di sekolah, rumah-rumah ibadat dan juga tempat-tempat awam. Dan ini adalah sesuatu yang baik dan juga perlu diteruskan dalam kita menjenamakan dan juga mempromosi brand kita, Pemuda UMNO dan juga Pemuda Barisan Nasional, untuk kita mendapati PRU ke-15. Saudara-saudari pimpinan pemuda dan juga hadirin yang saya hormati sekalian, pemuda juga perlu bijak dalam mendepani pilihan raya akan datang. Strategi-strategi yang jelas dan mantap perlu disusun untuk menarik khususnya anak-anak muda bersama dalam menggerakkan segala program dan juga gerak kerja. Kita bukanlah parti yang baru dilahirkan, malah bukan juga tertubuh bertunjangkan dendam dan juga kesumat gilakan kuasa. Jadi jentera kita mesti digerakkan sebaik-baiknya, dan jentera kita juga mesti mendepani cabaran pengundi baru dan juga pengundi muda. Dan kita menyokong sepenuhnya agar undi 18 ini dilaksanakan sebaik-baiknya, dan kita juga mesti bersedia untuk berhadapan dengan audiens baru kita. Adik-adik yang baru habis SPM, mereka yang baru habis menamatkan pengajian di peringkat diploma, ijazah, sijil dan sebagainya. Jadi mereka ini perlu diberikan perhatian kerana mereka ini akan menjadi satu kelompok besar yang baru yang akan menjadi pengundi kepada kita. Dan aktiviti dan juga program kita mestilah relevan, mestilah terus kekal relevan, tidak lagi tertumpu kepada program-program yang mungkin bersifat konservatif. Sebagai contoh, mungkin kita boleh perbanyakkan program-program e-sport dan sebagainya, yang mana ianya lebih dekat kepada golongan-golongan muda, khususnya dalam kelompok pengundi 18. Jadi rakan-rakan pimpinan pemuda dari peringkat bahagian-bahagian, saya menyeru dan juga merayu supaya kita berikan ruang yang sepenuhnya, membuka pintu pemuda-pemuda di bahagian-bahagian ini kepada adik-adik kita yang mungkin berminat untuk menyertai kita. Kita mesti welcome mereka, dan dengan syarat selepas itu kita mesti memberikan satu contoh bimbingan sebagai abang kepada mereka, bagaimana untuk kita meniti dan juga untuk kita mendepani proses dan juga kepimpinan di dalam parti politik. Dan ini sudah pasti akan memberikan satu nafas dan juga satu semangat yang baru kepada lebih besar audien di luar sana berbanding dengan rakan-rakan kita yang telah sedia ada kita pimpin dan juga kita bangunkan di dalam organisasi pemuda kita. Jadi saya juga berharap di peringkat Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, biro ataupun yang exco yang berjaga mahasiswa, tunas muda dan sebagainya ini perlu dijalankan dan juga digerakkan segera agar memudahkan kita untuk kita dapat capture audience kita yang akan diterima sebagai undi 18 yang mungkin akan dilaksanakan juga. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan pimpinan sekalian, yang bahagia, Datuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah menyenaraikan 5 teras ataupun strategi. Yang pertamanya, menguasai persepsi anak muda.
Jadi ini kita mesti sama-sama gerakkan dan juga realisasikan bagaimana untuk kita mendepani dan juga mendapatkan sokongan daripada kalangan anak-anak muda. Sebagai contoh yang telah saya cakapkan tadi, audiens kita yang pengundi 18, program-program yang lebih mendekati mereka, e-sport dan sebagainya, ini perlu diperbanyakkan. Yang kedua, calon yang segar dan juga diterima rakyat. Saya telah juga terangkan perkara yang telah dilaksanakan di negeri Selangor telah pun terbukti. Di Dewan Negeri Selangor ada 2 wakil pemuda di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Walaupun kami hari ini bergerak sebagai pembangkang, tapi peranan sebagai pembangkang ini tidaklah kecil, kerana di dalam Dewan ini sebenarnya baik di peringkat Parlimen maupun di peringkat Dewan-Dewan Undangan Negeri adalah bagaimana untuk kita mendepani kerajaan, bagaimana untuk kita menjalankan dan juga melaksanakan function kita sebagai ejen semak dan imbang kepada kerajaan. Selain daripada kita membuat semak dan imbang, kita juga boleh menyarankan dan juga memberikan pandangan yang lebih baik bagaimana kerajaan itu sepatutnya berfungsi. Dan dalam keadaan sekarang, kita juga menggesa kerajaan di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri agar melaksanakan apa juga inisiatif ataupun bantuan-bantuan yang menjana ekonomi, yang mendepani pasca COVID-19 ini, agar ianya dibentangkan segera di dalam Dewan. Kalau tak dapat buat persidangan Parlimen, mungkin boleh dibentangkan secara alternatif, mungkin boleh buat perbincangan 2 hala dan sebagainya. Kalau takut sangat untuk sidang Parlimen ini dilaksanakan, kita mesti juga laksanakan semak dan imbang ini dengan cara alternatif yang lain. Yang penting rakyat di luar sana mendapat manfaat dan juga apa juga yang dirancang ini sampai terus kepada kumpulan sasar dan juga rakyat yang mendapat manfaat. Tidak ada 1-2 orang saja yang mendapat manfaat dan akhirnya berlaku ketirisan dan soal integriti dan sebagainya yang tidak boleh dipersoalkan ataupun disemak di dalam sidang Parlimen yang digantung sekarang. Kalau tak boleh laksana sidang Parlimen, takut undi tidak percaya, takut itu dan ini, buatlah forum yang lain. Mungkin boleh berbincang 2 hala, pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, bagaimana kita boleh laksanakan bersama mendepani cabaran ekonomi yang mendatang ini. Dan calon-calon yang segar ini saja saya setuju. Tidak semestinya segar, dan juga diterima rakyat, tapi mereka ini mestilah mereka yang telah pun dibentuk dan diyakini mempunyai kesetiaan kepada parti yang berprinsip. Jangan pula mereka ini pula apabila telah diangkat oleh parti, diberikan peluang oleh parti, akhirnya mereka hanyut dan menjadi asbab untuk dijual beli, melompat parti. Jadi ini kita tak mau. Dalam kita menyediakan calon-calon daripada pemuda, kita kena pastikan mereka ini adalah orang yang bersetia dan juga berprinsip, khususnya mendukung agenda parti. Yang ketiga, yakin diri dan juga pertahan ideologi. Tuan-tuan, saudara, saudari dan juga pimpinan pemuda, kita mesti yakin bahawa UMNO ini adalah sebuah parti perjuangan. Parti ini dibina dengan keramat yang membawa kita yang berada terus di sini. Dan kita telah pun diumumkan tadi oleh yang bahagia Datuk PSU berapa ramai ahli pemuda seluruh Malaysia. Alhamdulillah, negeri Selangor adalah yang nombor 3 teramai. Jadi kita kena yakin bahawa dengan kekuatan kita, keahlian kita, sokongan kita, jentera kita, insya-Allah kalau kita bersatu, tidak ada perpecahan, maka kita boleh berjuang bersama-sama dan mendepani pilihan raya umum ke-15 ini dengan baik dan insya-Allah kita boleh menang. Jadi kita kena yakin dan juga berpegang kepada ideologi. Jangan kita dibuai dengan irama muzik yang ditarikan ataupun yang didendangkan oleh pihak lawan. Maka pada ketika itu kebarangkalian untuk kita kecundang adalah tinggi. Jadi kita kena yakin dengan parti. Apa juga keputusan yang telah diputuskan, yang ditetapkan oleh parti, maka kita mesti mendukung dan juga kita kena jayakan dan juga realisasikan di peringkat sayap pemuda. Andai kata ada perkara-perkara yang mungkin berbeza pandangan, kita boleh nyatakan dalam forum yang betul. Tidak semestinya apabila berbeza pandangan ini, panggil sidang media. Buat kenyataan terbuka di dalam akhbar dan sebagainya. Ini merosakkan parti. Sedangkan parti mempunyai strukturnya, mempunyai tata caranya. Dan saya yakin dan percaya kepimpinan yang ada ini
membuka pintu seluas-luasnya sekiranya ada pandangan yang berbeza untuk kita sama-sama kongsikan dan juga bahaskan ataupun kita sama-sama deliberate bersama. Jangan bercakap sendirian, menyanggah kepimpinan yang telah menyanggah keputusan yang telah ditetapkan oleh kepimpinan parti. Yang keempat, kita mesti sedia bekerjasama tanpa mencarikan prinsip untuk kita mendepani dinamik politik yang ada pada hari ini. Kita mesti terbuka, kita mesti mengenali mana lawan, mana kawan, di mana peluang, di mana ruang untuk kita kembali menerajui kuasa kepimpinan dan juga pentadbiran negara. Kita mesti bersedia dalam dinamika politik, dalam keadaan realiti negara kita Malaysia yang masyarakatnya berbilang bangsa, masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Melayu, orang Cina, India, Bumiputera, Sabah dan juga Sarawak. Kita mesti satukan mereka ini dan juga kita mesti rangkum semua ini agar kita dapat sokongan yang padu. Kita tidak boleh bergantung ataupun terlalu konservatif, ekstrim dalam satu-satu pandangan. Kita mesti terbuka dalam menerima dinamik politik pada hari ini. Dan akhir sekali, dalam kita menghadapi pilihan raya, kita mesti memperkasakan jentera dan kita mesti menjauhi sengketa. Dan inilah 5 teras yang telah dibentangkan, dan saya sebelum mengakhiri ucapan ini, kita kena pastikan kestabilan politik, formula barisan nasional ke arah politik yang lebih progresif dan juga stabil, dan akhir sekali kita sama-samalah mendepani pilihan raya ini dalam satu kesatuan, solidariti dan juga keakraban yang kukuh dan juga yang utuh untuk kita memastikan kejayaan UMNO Barisan Nasional pada PRU ke-15 yang akan datang. Dengan rendah diri, Saudara Timbalan Pengerusi, saya menyokong usul ucapan dasar Datuk Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.